Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kedinginan musim hujan. Apa khabar saudara? Layar pertama ni siapa dia ya? Wajah yang muncul, pasangan bahagia, diksi-diksi harimau berantai. Apa khabar saudara? Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Berakhir derita man. Man JB ya, Johor Bahru bertambah derita tu. Yan Iskandar, Abu Khalid, Yobi, Pak Angah Canai, Moses Puso. Salam perjuangan daripada saudara mana tadi, diksi-diksi ya. Terima kasih sekuntum warna merah daripada berakhir derita. Marilah Jamari, Empat Pelangkring, Rosinin Kurungot, orang Sabah, hati-hati, meningkat lagi tu. Ibrahim Cik Muda, Azhar Har, Pak Ngah Canai, Nenek Porak, Nur Lela, Moses Puso tu gambar apa tu Moses? Terima kasih. Pak Ngah, salam. Samsiah Saad, Pak Cha, Tengku Osman, apa khabar ku? Salam perjuangan. Iyong Ida Alham, tu nama. Aduh, yang Maya membuatkan saya kalau nama-nama tu tergeliat lidah ya. Syam Isun, Sausin, Eden Awang Tasha. Sila mengasuk mengadap. Kamis-Kamis, Syarifah Syahari. Semoga dipermudahkan, alhamdulillah. Nilawati Aidul, Nazil Hashim, apa khabar Pak Nazil? Syamban, Harimau Berantai, risau untuk COVID. Sabar, saya akan beri pencerahan nanti. Alif Nur, Yan Iskandar, Yuan Hasan, Ramzilan. Assalamualaikum. Izara Nur Iman. Apa khabar Izara? Izara Nur Iman, cucu kesayangan Aki. Hai, apa khabar? Nur Dolah, Fazilah Abdul, Yaya Ibrahim, Mamatip dan Makzin Omar serta teman-teman yang lain yang tak sempat saya santun satu-satu. Yang Fazil, saya Yan, apa khabar Yan? Sihat? Tengok saudara Safian AR Safian, dia bahagia bersama anak-anaknya. Saya mendoakan saudara bahagia selalu Yan. Terima kasih hadir pada pencerahan ini. Hazan Hashmura, Anggrit Rimba, Mak Syah, Raja Kamal, Raja Bazia, apa khabar ku? Azmi, apa khabar? Negeri saya Pahang ya. Okey Mi, Negeri Pahang, anda punya raja yang cukup baik, yang sentiasa mekar di hati rakyat. Okey saudara, saya harus memberi pencerahan malam ini kerana kedudukan, sebab itu saya katakan saya harus memberikan pencerahan setiap malam berhubungan dengan COVID-19. Kerana hari ini keadaannya begitu menggetarkan jiwa saya dan mengerunsingkan ya dalam keadaan sekarang ini, kerana untuk hari ini sahaja COVID-19 menyerang negara kita yang mengakibatkan 3,027 orang. 3,027 orang warga kita yang disapa oleh virus corona, menjadikan angka jumlah terkumpul sekarang sudah 128,465 orang dengan mengundang kematian seramai 8 orang. Jadikan jumlah kematian sudah 521 orang. Saudara, di Sabah masih lagi berlegar pada 493 Rosinin. Semalam 405, hari ini naik 493. Di Labuan kurang, semalam 9, hari ini 3. Di Sarawak naik, semalam 5, hari ini 14. Di Kedah kurang sedikit, daripada 42 turun 30. Di Penang, Sajan, semalam 77, awak tu je tak cerai lah. Hari ini di Penang 111. Di Perak juga Yop, dah Raban Tebin Mika Yop 34, 25, 34, hari ini naik 59. Dan di Selangor juga masih lagi berlegar pada 706 orang. Semalam 165, walaupun berkurangan tetapi angkanya 706 orang. Dan di wilayah Persekutuan semalam 265, hari ini naik 316. Di Putrajaya juga meningkat, semalam 9, hari ini 17. Negeri Sembilan, alhamdulillah man. Kau negeri kau mula kurang dah. Semalam 125, hari ini 63. Melaka juga berkurangan, 13, hari ini 11. Di Johor, ini yang saya katakan, dah 3-4 malam saya memberi peringatan kepada warga Johor. Saudara Fuad Rahman, baguslah saudara beri pencerahan semalam. Tengok live saudara dalam Dahlan berbicara. Hebat sahabat saya menjadi tamu undangan kepada saudara Dahlan. Di Johor sudah 3 hari meningkat daripada 428 dia naik 571. Hari ini 1103 orang di negeri Johor.
Sebab itu saya berkali-kali mengingatkan warga Johor berhati-hati sebab saya tengok, saya melihat trennya peningkatan. Sebab itu saya minta maaf, kadang-kadang ada teman-teman tak suka mendengar pencerahan ini. Tapi bagi saya untuk memberi pandangan, gambaran keadaannya. Saudara Maharum Idris, apa khabar? Dian Shah, apa dah jadi ni wabak kita ni. Nizam J, Sam Senawang. Dan di Pahang dapat juga meningkat 25, di Terengganu kurang 10. Di Kelantan juga naik ni, Saudara Azmi. Semalam 42, hari 66. Dan Tanah Halah Warga Perlis dalam keadaan sekarang gini pun dia masih mengekalkan sifat jangkitan virus corona. Saudara, dalam musim banjir sekarang, musim hujan, musim sejuk. Sebab itu saya menyatakan kita harus berhati-hati, jangan keluar rumah kalau boleh. Kerana apabila suasana sejuk, maka wabak virus corona ini, pandemik ini mudah berjangkit. Jadi untuk itu lebih baik duduk di rumah, kita merawat cinta kasih bersama dengan keluarga. Tak perlulah kita tiada keperluan tak payah keluar rumah. Duduk di rumah, insya-Allah, jaga kesihatan. Tok tolong ulas sikit apa sebab vaksin lambat digunakan. Sampai 2 bulan baru boleh guna. Payah sangat ke nak packing you. So Angah Faizi, dia vaksin itu saya pun tak tahu apa nak jadinya, duit bayar apa semua, begitulah keadaan kita. Apabila tidak dilakukan secara G2G. Kalau saya nanti saya cakap dia orang kata saya menyerang Menteri Sains dan Teknologi. Sebabnya apabila vaksin itu diimport ataupun dibeli melalui anak syarikat ini Kementerian Sains dan Teknologi, bukan melalui Kementerian Kesihatan. Dan berkali-kali saya menyatakan bahawa vaksin ini, Pfizer ni, kita tidak mempunyai tempat yang khusus untuk menyimpan. Kekhawatiran saya, dapatan saya, iaitu vaksin coronavirus ini hendaklah disimpan di bawah 70 darjah Celsius, minus 70 degree Celsius, lebih di bawah paras beku. Apakah kita punya kelengkapan? Saya tak tahu. Jangan nanti kita menghabiskan duit saja, beli pun benda tak boleh nak pakai. Nak macam mana? Pulanglah pada Menteri Sains dan Teknologi, beliau lebih mengetahui, ada pakar-pakarnya. Tapi itulah keadaannya. Dan sekarang ini saya khawatir. Sebab hari ini naik 3,000, meningkatnya begitu mendadak. Dari 2,027, 2,500, sekarang ini 3,027. Dan saya diberitahu bahawa kabarnya pihak berkuasa sedang mempertimbangkan langkah sekatan yang lebih tegas seperti dilaksanakan pada peringkat awal dahulu, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Dan kabarnya sedang ini SOP ataupun cara Perintah Kawalan Pergerakan ini sedang berada di AG ataupun Jabatan Peguam Negara untuk memperlihat dari segi aspek undang-undang dan sebagainya. Dan dalam keadaan begitu, jadi kekhawatiran saya kerana menurut laporannya sekatan ini boleh dikenakan di negeri yang mencatat COVID-19 tertinggi, iaitu di Pulau Pinang, di Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor dan Sabah. Jadi kalau 6 negeri ini diadakan sekatan, ini adalah negeri-negeri yang terbesar yang menyumbang kepada KDNK negara. Dan tentulah ia juga akan turut melumpuhkan ekonomi kita. Sekali lagi, ini yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi masalah jadi ini yang menjadi kekhawatiran saya. Jika keadaan di 6 negeri ini tidak dapat ditangani dan diadakan kawalan pergerakan, maka tentulah ia akan menjadikan ataupun mengakibatkan ekonomi kita bergerak. Kena lockdown dah tu. Ini masalahnya, kalau kita melakukan lockdown, ekonomi kita akan terjejas. Sebab itu berkali-kali saya katakan bahawa kalau saudara semua kalau boleh duduk rumah dan spend what you need is not what you want. Jadi berbelanjalah seada-adanya. Saudara Hadirin Mahmud, tak apalah. Biarlah mereka nak buat begitu. Dia nak kata situ bodoh lagi, terpulanglah. Kan? Jadi dia kata kita bodoh, dia datang melayari kita. Tak tahulah siapa yang bayar mereka, biarkanlah. Saudara, saya melihat dengan pandangan yang bagi saya dia tak tahu nak buat macam mana, tak ada adab, biarkanlah. Bagaimanapun sumber itu menjelaskan bahawa langkah PKP ini sewajarnya diadakan, tapi akan mengakibatkan ekonomi kita. Jadi saudara harus berhati-hati. Hari ini pula waktu yang sama kita menghadapi masalah banjir.
banjir di 6 buah negeri dan sudah pun mengikut laporan saya terima lebih daripada 55,000 orang dipindahkan daripada rumahnya untuk berada di tempat pemindahan sementara. Dan sekali lagi saya lihat yang cuma menyantuni yang baru turun ini adalah Presiden UMNO bersama dengan rombongannya di Temerloh, di Raub dan di Pahang. Tetapi yang lebih menyentuh perasaan saya, Tuanku turun saya lihat. Tuanku Pahang, Tuanku Agong. Bukan saja baginda turun dengan naik motosikal rakyat bersama dengan rakyat, melupakan antara kasta ataupun lingkungan tiada pemisah antara raja dan rakyat. Itulah rakyat dan raja berpisah tiada. Saya melihat kalau itulah keadaannya, tentulah Duli Yang Mahalim Tuan Agong dan Permaisuri Agong serta anak-andanya itu pemangku Sultan Pahang, tentulah ini namanya harum dan mekar di hati rakyat, saudara. Jadi kita bersyukur mempunyai payung negara yang begitu prihatin terhadap untuk nasib rakyatnya. Saya perhatikan, dia tengok Tuanku Permaisuri masak sekali. Aduh, kita ni bersyukurlah mempunyai seorang Raja Permaisuri Agong yang amat prihatin dengan masalah rakyat. Bukan hanya baginda pasangan Tuanku Agong dan Permaisuri, ia juga melibatkan anak-anak baginda iaitu pemangku Sultan Pahang turun meranduk air. Jadi sebab itulah kata kalau ular menyusu bawah akar takkan hilang bisanya. Jadi baginda tidak meletakkan darjat itu sebagai pemisah antara baginda dengan rakyat. Dan saya juga bersyukur kerana saya merasakan bahawa pagi tadi Presiden UMNO dah turun semalam lepas mesyuarat Majlis Tinggi dan hari ini mula-mula turun menjelajah ke semua kawasan-kawasan banjir. Cuma yang hairannya menteri-menteri tak turun lagi. Banjir yang teruk di Pahang, tapi menteri-menteri daripada Pahang tak ada pun. Datuk Saifuddin Menteri Penerangan pula tu tak turun pun, tak nampak muka pun, tak keluar kat kaca TV pun. Jadi rakyat menanti-nanti sentuhan mereka. Harul ya daulat Tuanku memang. Jadi bila Tuanku hadir tu paling tidak pun memanglah kita lihat bahawa Tuanku menyerahkan bantuan berupa makanan dan peralatan-peralatan yang diperlukan. Baginda juga mengulur wang. Jadi anak-anak itu ada yang menitiskan air mata teruja. Jadi itu keadaan. Aduh, sebentar lagi saudara ya. Jadi dalam waktu ini juga saya ingin berpesan pada teman-teman semua, kalau ada banjir itu jangan disentuh mana-mana tiang yang ada besi. Kerana tadi ada kejadian, saya lupa di mana tu, ada renjatan elektrik. Ini juga boleh mengancam nyawa kita. Jadi kita sentiasa berhati-hati. Dan sebab tu saya katakan jangan keluar rumah lah, kita ada keperluan. Berdoalah kita agar Allah SWT segera. Sebab masalah sekarang ni yang saya khawatir, sebab tadi daripada pihak Jabatan Kaji Cuaca ada mengeluarkan kenyataan bahawa malam ini, mulai tengah malam ini, 12 tengah malam ini akan berlaku air pasang keling. Itu air pasang besar. Di kampung saya panggil air pasang keling. Jadi kalau ini berlaku, air yang turun daripada bukit bertembung dengan air yang besar daripada laut, maka limpahan itu akan mengakibatkan banjir lebih teruk lagi. Tak apalah Rasulullah, dia tak nak pedulikan rakyat, biarlah. Pimpinan-pimpinan negara lebih banyak, lebih minat untuk berpolitik, mereka tak menghiraukan soal rakyat. Cuma inilah saya harapkan supaya rakyat sentiasa ingat. Sebab itu berkali-kali saya katakan, orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Jadi kalau itulah pimpinan yang ada sekarang ini, itulah level mereka. Bagi mereka yang penting adalah diri mereka sendiri saja. Mereka tidak memikirkan soal rakyat. Dalam keadaan begini pun mereka tidak mahu menyantuni rakyat. Dan tidak ada pengumuman resmi ataupun penyataan tentang rakyat yang susah ni. Apa nak jadi ni? Apakah ada bantuan prihatin banjir dan sebagainya? Tidak berlaku. Dalam keadaan begini saya amat kesal lah. Tapi kita hanya boleh mampu melahirkan, menzahirkan kekecauan, kekesalan kita. Jadi empat lelaki saya tak maulah itu mengata begitu ya. Terpulanglah pada saudara. Saya cuma kalau boleh, bagi saya berserulah mereka-mereka yang berada di anjung kuasa turunlah ke lapangan, tengok rakyat, santuni rakyat. Saya bersimpati dengan Datuk Zahid sebab beliau tidak punya apa-apa. Apa yang termampu adalah memberi
apa ini bantu derma yang ada sedikit di tangannya, dan juga daripada UMNO. UMNO juga tidak mempunyai sumber kewangan. Akaun UMNO pun dibekukan lagi, masih lagi tidak dapat. Jadi keadaan-keadaan begini membuatkan kita terhalang untuk memberi bantuan. Tetapi mereka yang berada dalam kerajaan, pimpinan kerajaan, kena ingat hari ini kerajaan bukan kerajaan UMNO, Barisan Nasional. Ini adalah kerajaan Perikatan Nasional. Kita hanya sekadar penyokong saja. Menteri Kebajikan Masyarakat tidak datang daripada UMNO, Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi dan sebagainya. Malah saya nak cakap benda tu. Baiklah saudara, kita santun balik kita punya siaran malam ini. Kita dengan membaca sedikit sabda junjungan. Ya. Jadi daripada Aban bin Usman, dia berkata, saya mendengar Usman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba setiap pagi dan petang hari mengucapkan dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi ini maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebanyak 3 kali ucapan itu. Jadi sebenarnya ini supaya ia tidak akan diganggu oleh satu pun. Ini hadis daripada Sunan Tirmizi yang ke-3310. Status hadis adalah hadis hasan sahih. Jadi pengajaran pada ini, setiap Muslim dituntut untuk sentiasa berzikir mengingati Allah. Jadi pelbagai jenis zikrullah boleh dibaca, sama ada mengikut peristiwa, perkara yang diingini untuk dilakukan ataupun untuk masa-masa tertentu. Ada zikrullah yang digalakkan baca pada pagi dan petang. Antaranya dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi barang siapa membaca zikir ini di setiap pagi dan petang sebanyak 3 kali, insya-Allah dengan izin Allah dia akan dijauhi dari sesuatu kecelakaan. Oleh itu marilah kita amalkan bacaan zikir ini yang dibacakan sebaik-baiknya selepas solat asar dan subuh sebanyak 3 kali. Ingat saudara ya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara, hadis ini dikiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Terima kasih warga Ikram. E-commerce masih lagi, tak ada lagi kiriman lain, tak masih lagi. Kalau saudara hubunglah Azhar 01-330-41241 untuk dapat buku saya ataupun untuk mendapat order rendang tu ataupun kuih habolu berdal, ataupun dendeng manis Siti Farehah 017-711-4300, ataupun kalau di Lembah Kelang nak makan buah-buah segar, hubungilah Syauqi 012-357-5703 daripada Kizinis. Syauqi membekalkan buah-buahan segar, grape, anggur, buah kiwi, buah apple, yang enak untuk dimakan. Tapi untuk Lembah Kelang saja. Kalau luar Lembah Kelang dia tak boleh hantar. Dan jangan lupa kepada saudara Syarif Abdullah dari Pahang. Saudara Syarif Abdullah punya banyak pekasam daging, semua jenis perisa pekasam. Ikan lampan, ikan sardin, daging ayam, pekasam paru, pekasam sambal, dan yang saya tak tahu lagi lah apa ini, sambal kabulan. Mungkin hebat sangat sampai ke bulan lah. Jadi hubungilah Saudara Syarif 012-938-5574 untuk menikmati pekasam dari negeri Pahang asalnya ya. Baik saudara, itu e-commerce. Kita masuk bicara kita malam ini. Tajuk perbincangan kita adalah Islah Kepimpinan, luka kian parah. OKU kena kencing dengan murid saya masa itu. Saya kadang-kadang bila dalam keadaan begini, saya nak melontarkan kenyataan membuatkan saya naik angin. Tapi sabar dulu. Mari kita berpantun sekejap untuk melegakan. Sebab luka kian parah. Ya? Ini pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, pergi mengaji ke tanah seberang. Setiap pagi, Alhamdulillah. Akhlak terpuji, disenangi orang. Apatah lagi olehnya Allah. Jadi saudara yang melayari media sosial ini, kena jagalah akhlak kita ya. Tak usah nak maki-maki hamun orang. Kerana akhlak terpuji, kata Pak Nazil, disenangi orang. Beli jeruk di Pekansari, sambal kerang, lemak tertuka. Akhlak buruk
merugi diri, dibenci orang, Allah pun tak suka. Ini kiriman daripada Pak Nazir. Kemudian saudara pantun Pak Jamil, saudara Jamil Idris pula dan saya pantun ni saya tahu pantun ini menyindir. Tapi saya baca jugalah. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Hilang satu anak Musa, 1000 orang akan datang lagi. Ini pantun politik saudara Jamil. Terima kasih atas saudara punya keprihatinan dengan situasi politik semasa. Saudara, masih lagi kita bertanya dalam keadaan kesusahan rakyat ini, ke mana perginya? Kenapa rakyat, kenapa kerajaan masih lagi pekak kuali ni? Soal moratorium ni. Rakyat tengah susah, tak ada pengumuman lagi pun. Saya tunggu juga di Kata TV. Semua stesen saya lari. Sama ada Esok Awani ke TV3 ke RTM, tak ada. Kenapa ni? Kenapa senyap sepi ni? Apa yang anda buat ni di anjung kuasa ni sebagai menteri? Rakyat tengah susah ni. Apalah susahnya with the stroke of pen? Arahkan saja Gubernur Bank Negara ataupun menteri yang jaga perlesenan, yang mengeluarkan lesen kepada peminjam-peminjam wang berlesen atau finance company. Apalah susahnya tangguhkan 6 bulan lagi? Tengah susah ni. Sekarang ni kita nak COVID lagi ni. PKP nak dilaksanakan. Bertambah susah rakyat. Kenapa mereka boleh melihat dengan begitu saja? Ya Noah, you kena kencing. Saya masih terima 850, bukan macam Dempago janji 1000 sebulan. Saya melihat pimpinan hari ini, apa sebenarnya mereka mahu kita pun tak tahu. Dan mereka tidak mahu berterus terang apakah negara tak ada duit. Kalau tak ada duit, cakap tak ada duit. Terus terang rakyat boleh faham. Ini kamu memberi harapan. Nanti dia jawablah depan Allah. Ya betul, Arif Nur. Jawablah apabila kamu mempunyai kuasa, apabila kamu berada di anjung kuasa, kamu memiliki segala-gala kekayaan, kamu lupakan rakyat kamu. Tunggulah kifarat daripada Allah SWT. Kamu akan jatuh dengan penuh kehinaan. Begitu juga dengan Kepulauan Sekolah Pekerja. Rakyat dah susah ni. Masih lagi masuk dalam wall saya. Berpuluh. Tu tak dapat ini. Saya kecewa. Gagal. Ini Ketua Eksekutif di Kepulauan Sekolah Pekerja ni. Buatlah sesuatu. Segerakan. Bak kata Datuk Seri Najib, ambil bon-bon dari kerajaan, letakkanlah dekat Bank Negara. Takkan tak boleh keluar duit? Boleh keluar duit. Mudah sangat-sangat. Sebab Datuk Seri Najib pernah menjadi Perdana Menteri. Dia tahu. Kenapalah mereka merasakan bahawa ini cadangan Datuk Najib boleh mempopularkan Datuk Seri Najib. Ini bukan soal nak popularkan sesiapa. Ini soalnya sekarang ni rakyat. Kalau benda itu baik untuk rakyat, santunilah. Kenapa harus kita meletakkan ego kita? Kenapa harus kita meletakkan perasaan kita? Kenapa kita takut dengan bayang-bayang? Seorang pemimpin yang baik, dia tak takut pun. Ni. Siapa tadi? Ini kumpulan bersama ni pun tak Mulyadi. Kita tidak perlu takut. Waimah datang daripada parti pembangkang sekalipun. Kalaulah ilham atau idea itu, cadangan itu baik untuk rakyat, baik untuk negara, kita laksanakan. Saya tak malu kalau mengatakan ini cadangan daripada Datuk Mat Sabu. Tak malu kalau itu cadangan yang baik. Tapi kenapa dipolitikkan setiap sesuatu cadangan, setiap satu pandangan yang diberikan oleh pimpinan politik mahu dinyah tepikan. Sedangkan ini untuk kebaikan rakyat. Saya tak tahu apa nak jadi sebenarnya. Terbakar nanti Kepulauan Sekolah. Dulu dah terbakar sekali, jangan terbakar lagi. Tak apalah Gani Abu, hari-hari kita menyelak bukit. Nak buat macam mana? Kita akan terus bercakap. Biarlah orang kata kita menyelak bukit pun. Ya, bagi saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan suara hati rakyat. Sampailah mereka tu dengar. Sampailah rakyat tuntas perasaannya. Ini tidak hari-hari, saban hari rakyat. Saya memang ruangan ini untuk kita berbicara, kita bercerita sama-sama kita. Paling tidak saya menyantuni keperluan rakyat. Orang kata walaupun tidak dapat secara fizikal, tapi sekurang-kurangnya perasaan kita ada kelegaan, ada orang bersimpati untuk saya. Tak apalah kalau kerana itu mereka nak maki hamun saya, teruskan, tak ada masalah bagi saya. Tak ada masalah. Orang kata tak ada cacat celanya pun, tak ada cedera pun. Dan saya pun tak kenal siapa yang bercakap dalam wall ini. Silakanlah nak cakap apa pun. Tapi bagi saya tahu bahawa apa yang saya nyatakan, apa yang saya lakukan tidak lain tak bukan. Matlamatnya bukan untuk cari popular diri. Saya bukan nak bertanding apa-apa jawatan. Saya bukan untuk mencari persona diri. Saya hanya menyuarakan pendapat rakyat. Saya minta perjuangan saya lain tidak adalah untuk rakyat.
Saya memilih untuk menjadi juru bicara rakyat. Bukan nak cari gaji, bukan mendapat pendapatan. Sekupang pun nak dapat. Tiap-tiap bulan kena bayar bil lagi. Sebab dia punya, apakah dipanggil, broadband ya, atau saya tak tahu apa terminologinya. Tapi dia punya kena bayar lebih. Kalau selalunya bayar phone bill aja. Tapi tak apa, saya suka. Bila saya tengok saudara hantar dengan like, dengan pandangan saudara, saudara berinteraksi dengan saya, memberikan saya semangat. Saudara Rajna, terima kasih. Saudara Rosli, saya akan meneruskan. Tak apalah, orang nak kata apa pun katalah. Dan bagi saya itulah keadaannya, gambaran untuk hari ini di saat rakyat susah, COVID naik, besar kemungkinan PKP akan diadakan. Kalau ini berlaku, ekonomi lagi merudum. Yang saya khawatir sangat-sangat ini, kerana semua negeri-negeri yang diserang oleh COVID ini adalah negeri-negeri yang tinggi KDNK-nya. Negeri Selangor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor. Ini bukan negeri yang kecil-kecil, dan yang berhampirannya adalah negeri sembilan. Banyak kilang-kilang terdapat di Senawang dan sebagainya. Kalau ini berlaku, saudara, saya tak kerti nak buka video call, saudara Noah. Cakap terus terang, saya tak tahu. Yang saya tahu, saya tekan ini, saya tekan like, itu saja. So sebab itu saya tak buat video call. Jadi saya juga tidak mahu dengar ada video call. Nanti kalau silap nanti nak tekan, tak tahu saudara maki hamun saya pula. Ya saudara Mazli Hashim, itu gambaran yang saya harusnya tekan. Okey. Dan hari ini yang paling merunsingkan saya lagi apabila saya menerima satu berita merupakan satu tamparan hebat kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Ini tamparan hebat apabila syarikat Hyundai, syarikat ini membawa pelaburan yang begitu banyak, berbilion ringgit. Syarikat Hyundai telah pun menutup ibu pejabat rangkaian bagi Asia Pasifik yang berada di Malaysia. Mereka menutup syarikat itu di sini dan mengalihkan ke Indonesia. Saudara berhati-hati. Pelabur-pelabur luar sudah semakin hilang yakin. Kalau tidak ditangani tentang masalah politik negara kita ini saya susah hati. Sebab tahun 2015 Hyundai buka HQ atau ibu pejabatnya. Itu merupakan pusat latihan Asia Pasifik bagi 33 buah negara di Kuala Lumpur. Jadi 33 buah negara di Asia Pasifik ini tertumpu ke Kuala Lumpur. Di sinilah letaknya pusat untuk latihan Asia Pasifik. Hyundai yang mengeluarkan peralatan heavy industry dan sebagainya. Dan hari ini pusat ini ditutup. Hari ini selepas 6 tahun saja pindah ke Indonesia, semua kaki tangan hilang pekerjaan. Hyundai 4.02 bilion pelaburannya. Toyota juga telah menarik pelaburannya sejumlah 8.4 bilion. Begitu juga dengan syarikat bateri CATL 20.9 bilion pelaburan. Dan syarikat LG Chem 39.37 bilion. 1 sen pun Malaysia tak dapat dah. Semua pindah ke Indonesia. Pimpinan negara buat apa? Menteri Perdagangan Luar Negeri buat apa? Ini yang saya katakan, mereka ni tak tahu buat kerja. Menteri Ekonomi buat apa? Nak kata menangani rakyat di Jeli yang menghadapi banjir, tak turun. Nak mengadakan perjumpaan dengan sektor swasta atau sektor perdagangan dunia, tak pergi. Ni buat apa sebenarnya? Makan gaji buta ni. Negara barang keadaan susah. Saudara Syarif, Saudara Syarimat, PM tak malu ke? Saya tak tahulah itu perasaan dia. Dan sekarang ni dah masuk ke Indonesia. Dan kita terus ketinggalan. Mat Azhar Abdullah, Malaysia akan dibawa Indonesia. Saya nampak begitu keadaannya. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau tanpa ada usaha dilakukan. Kalau tidak ada usaha secara berterusan daripada pihak pimpinan kerajaan, kita akan hilang lebih ramai lagi pelabur. Hilang pelabur, hilang pekerjaan. Kalau Hyundai dah tutup. Dan saya yang terkejut tadi itu, kerana kita kali terakhir, ini kenyataan saya baca tadi, Malaysia menerima pelaburan yang signifikan dari industri otomotif ialah pada tahun 2016 dan 2017.
apabila Geely dan Volvo membuka HQ untuk rantau ASEAN di negara kita. Itu hilang. Dan lebih memeranjatkan saya dapat satu berita bahawa kerana kesan daripada COVID-19 ini, tapi saya akan bagi pencerahan sedikit, katanya iaitu USMC ataupun Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur telah pun mengeluarkan arahan kecemasan, iaitu alert instructs American in Malaysia to consider returning home, iaitu supaya memanggil warga Amerika pulang kembali ke Amerika dan meninggalkan Malaysia dengan alasan kononnya COVID-19. Jadi bila teman-teman bercakap dengan saya, dia kata tu Amerika pun dah duta-duta pun dipanggil pulang. Saya kata duta memanglah, sebab hari ini kerajaannya adalah kerajaan parti daripada Demokrat, dia bukan Republikan. Di Amerika kalau bertukar saja kerajaan daripada Republikan pada Demokrat ataupun sebaliknya, habis semua kaki tangan kerajaan mereka meletak jawatan. Sampai ke budak pejabat, tukang cuci ke, gardener ke, guard ke apa semua tu, semua tukar. Dan kita akan menyaksikan wajah-wajah baru di Kedutaan Amerika di Kuala Lumpur. Daripada dutanya sampailah ke tukang potong rumput. Ini Kedutaan Amerika. Berarti di seluruh dunia dia tak pernah meletakkan warga tempatan untuk bekerja di kedutaan. Tak ada. Guard dia bawa daripada Amerika. Tukang potong rumput dari Amerika. Sebab mereka menjaga keselamatan, menjaga kerahsiaan mereka. Dan semua ini akan dipanggil pulang ke Amerika. Ini mungkin kerana kerajaan itu sudah bertukar tangan daripada Republikan kepada Demokrat. Tetapi bila dia kata instead Americans in Malaysia, rakyat warga Amerika diminta panggil, dia dipanggil pulang untuk balik ke Amerika kerana alasan COVID-19. Saya kata ini bukan hanya COVID-19, ini mungkin ada sesuatu yang tidak tahu. Mungkin ejen-ejen CIA mereka sudah dapat menghidu sesuatu. Saya tak tahu. Tambah lagi melihat kemelut politik yang berterusan. Inilah keadaannya. So, jadi kita berdoalah supaya negara kita ini sentiasa terpelihara. Banyak orang bertanya dengan saya, siapa yang perlu kita ketengahkan untuk memimpin negara? Saya tak boleh cakap apa. Sebab ruangan ini bukanlah saya untuk berkempen untuk sesiapa. Ruangan ini tentulah saya akan memihak kepada parti UMNO, parti saya. Tetapi untuk menentukan kepimpinan, saya tak boleh menggunakan saya punya ruang ini untuk berkempen untuk seseorang. Cuma yang berkali-kali saya katakan, sudah sampai masanya negara kita ini mencari seorang pemimpin yang bersih. Seorang pemimpin yang mempunyai daya pemikiran yang baik untuk mentadbir dan juga memulihkan ekonomi negara. Seorang pemimpin yang tegas. Jadi kalau ini yang cintakan pada bangsanya dan cintanya pada negaranya mengatasi segala-galanya. Inilah ciri-ciri pemimpin yang harus kita cari. Jadi kalau itu saya tak boleh nak sebut nama satu persatu. Kerana kalau sebut orang ini, sentuh orang ini. Kalau sebut orang ini, sentuh orang ini, tak elok. Ruang ini bukan untuk berkempen bagi seseorang. Cuma saya memberi pencerahan. Setakat ini kepimpinan negara yang sedia ada mengikut latar belakangnya, orangnya. Alif Noor, PM dan menteri-menteri kena otak bisnes baru boleh maju. Alif Noor, saya bersetuju. Perdana Menteri yang nak dicalonkan, yang memerintah negara perlu ada daya pemikiran. Cuma masalah kita sekarang ni, Perdana Menteri kita ni bukanlah dalam keadaan yang sehat. Bukan sehat sebenarnya. Beliau masih lagi menerima rawatan dan sebagainya. Jadi ini keadaannya. Dan tidak dibantu oleh barisan menteri-menteri yang mempunyai daya kreatif, daya pemikiran, mempunyai latar belakang yang baik. Saya tak mau cakap lah saudara Zal Iqmal. Nanti kalau saya sebut benda begini, saudara marah kat saya. Saya tidak mahu terjebak dalam perdebatan ini. Bagi saya, carilah pemimpin terbaik, sama-samalah berkongsi. Dan sebab bagi saya nak sebut orang ini nanti mungkin menyinggung. Kes Selamat bagi perjalanan tentang politik. Dan tentang politik ni saya terima persoalan. Dia kata Saudara Azman. Saudara Azman dia minta tanya saya, salam tu. Saya tertarik tentang isu lompat parti. Sepatutnya akta anti lompat parti perlu dikuatkuasakan demi kestabilan politik dan kestabilan kerajaan yang akan datang. Memang ini telah pun disuarakan oleh Datuk Nazir Aziz dalam sidang parlimen yang lalu. Tetapi masalah sekarang ni, akta anti lompat parti ini tidak boleh berlaku sekarang. Dan perlu dikaji kerana ia menyentuh soal hak asasi kemanusiaan. Nanti NGO nanti bising.
Dan sepatutnya dalam pilihan raya akan datang, parti, khususnya parti UMNO, saya harap saya bercerita dengan Presiden parti, saya kata untuk pilihan raya akan datang, kena disediakan satu draft bahawa calon yang bertanding bukan atas nama dirinya, tetapi dia bertanding atas nama parti. Kalaulah dia melompat, artinya dia meninggalkan parti. Maka macam mana cadangan Datuk Nazir Aziz, orang yang nombor 2 dalam parti di kawasan sebut. Maka dialah akan dilantik, sebab kalau itu menang itu hendaklah diistilahkan parti bukan orang. Contoh, saya bertanding di kawasan Kota Damansara. Mana Kota Damansara itu parti UMNO. Yang menang itu UMNO. Kalau saya melompat parti, mana saya tak boleh buat apa sebab parti UMNO. Maka orang yang nombor 2 lah. Itu contoh. Itu contoh. Jadi Saudara Azman, saya rasa kita akan bercakap benda ini nanti bila musim pilihan raya mendatang. Kemudian saya cuma melihat dalam ward ini banyak orang bercakap tentang isu apa ini UMNO, no Anwar, no DAP dan sebagainya, sebagaimana dilontarkan oleh Susah Agung Barisan Nasional mantannya Tan Sri Anwar Musa. Saya hairan sebab tidak ada satu bahagian pun dapatan saya yang membawa usul untuk bekerjasama dengan parti DAP ataupun PKR. Tak ada. Tapi kenapa dilontarkan? Bahagian tak sebut pun. Yang bahagian sebut adalah tidak mahu bekerjasama lagi dengan parti PBBM. Itu saja. Jadi saya heran kenapa benda ni jadi polemik politics. Dan ini jadikan sebagai alasan kononnya Tan Sri Anwar Musa tidak baik dengan presiden dan sebagainya. Setiap bahagian dah mengutarakan persoalan ini. Bagi saya ini isu basi yang tak ada kena mengena, yang tak perlu disantuni. Dan saya tengok pula ada satu orang pula dia tanya pula. Dia dalam satu Facebook dia kata Datuk Seri Presiden UMNO kena menjelaskan kenapa beliau memecat Tan Sri Anwar Musa sebagai Susah Agung Barisan Nasional. Lagi saya gelak. Saya gelak dan senyum sendirian kerana saya kata jawatan itu bukan dipilih. Jawatan setiausaha ni dilantik oleh Presiden. Saya ketua, saya lantiklah setiausaha saya. Itu di mana-mana pun berlaku. Jadi orang kata dalam bahasa kasarnya suka mak bapak aku lah, aku nak lantik siapa pun. Itu bahasa kasar lah. Tetapi takkan aku nak pergi jelaskan. Kerana jawatan dilantik sedangkan apabila Datuk Lokman Adam dipecat sebagai ahli, Datuk Lokman Adam dipecat keluar daripada UMNO, sedangkan beliau merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dipilih. Tak ada pun siapa pun bangkit nak. Okey, kenapa Presiden kena jelaskan, Majlis Kerja Tertinggi kena jelaskan kenapa Datuk Lokman Adam ini disingkirkan. Tak ada. Tapi bila kena Tan Sri Anwar Musa, saya kata apa hal lah diorang ni? Kemana pemikiran mereka? Saudara Zahari Abdul Rahman, Zaid should resign. Saya pun tak tahu. Kan? Kenapa pula nak resign? Sebab beliau menyantuni kehendak perwakilan. Orang yang baik walaupun tak ada kes mahkamah dibuang. Yang ada kes dijulang. Salah Abdul Rahman, saya tak tahu. Saya menyatakan sekarang ini sebab itu keadaan sekarang kita bertambah teruk kita ni. Tak apalah itu orang bunga banyak bunyi. Biarkan mereka berbunyi. Memang mereka suka nak melaga-lagakan kita. Cuba untuk menghakiskan kepercayaan kita kepada pimpinan parti kita. Biarkanlah. Tak apalah. Mudah-mudahan bila dia dengar pencerahan saya ini, dia sedar. Jadi mungkin dia tak dapat lagi nak mencaturkan macam mana nak buat lain lagi. Because saya tak ada fikir, tak ada balik saya, tak ada apa yang nak saya jelaskan. Sebab saya kata kalau nak dibela, mungkin daripada selatan tanah air, daripada Johor maksudnya. Dia kata Presiden kena bagi penjelasan kenapa pecat Setiausaha Agung Barisan Nasional. Saya kata ini jawatan dilantik. Yang lantik Presiden. Nak jelas buat apa? Yang kedua, waktu Lokman Adam dipecat, tak ada siapa pun nak bela. Tak ada siapa pun kata mesti bagi penjelasan. Kerana Lokman Adam dipilih oleh perwakilan. Pelantikan Lokman Adam di Majlis Tinggi itu ala kena ahli. Tak ada pun nak dibela. Jadi saya memikir kata tak kena ni. Kemudian didengungkan pula kononnya ada usaha untuk kerjasama dengan DAP dan PKR. Tak ada satu bahagian pun, Waimah bahagian-bahagian Datuk pun tak bersuara. Kononnya dituduhlah bahawa Dr. Sri Najib cuba mewujudkan satu konspirasi untuk buat kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Saya dengar, saya hayati ucapan
Ketua Bahagian Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak, tak sebut. Yang ada adalah dia kata berhati-hati kita apabila kita menjalin kerjasama dengan orang yang tak reti berbudi, orang yang tak pernah mengenang jasa kita. Itu jelas. Dan bila dipersoalkan benda begitu, saya pun heran kerana pada hari Isnin, apabila Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa beliau menyantuni kehendak sidang perwakilan di setiap bahagian, menyantuni kehendak-kehendak ketua-ketua bahagian, maka beliau mengumumkan jam 12.45 tengah hari bahawa jawatan Setiausaha Agung Barisan Nasional diganti kepada Datuk Ahmad Maslan. Satu dewan bertepuk, Dewan Tun Sri Noor. Nak bagi penjelasan apa lagi? Bagi saya ketawa benda begitu. Dan saya, ini dapatan saya malam tadi, malam semalam, sebab itu semalam saya tak nak ulas. Sebab masih berjalan Majlis Tinggi UMNO sedang bersidang waktu itu. Ada satu orang ini Majlis Tinggi mempersoalkan. Jadi saya dapatan saya lah, Datuk Seri Presiden kata, you yang minta supaya dia ditukarkan, sekarang you pula yang bangkitkan. Nak apa ni? Bukankah you yang menganggotai dengan anggota jawatan kuasa? You jumpa dengan saya, minta supaya ditukar. Malah dia kata, masa tu you minta saya pecat. Saya tak pecat, saya tukar aja. Jadi saya tengok, apa hal ni? Inilah letaknya kadang-kadang kalau kepimpinan yang tidak tahu berbicara soal politik di tempatnya. Apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Presiden UMNO adalah menyantuni kehendak sidang perwakilan di peringkat bahagian. Dan banyak orang semalam itu kecewa. Bukan saya kecewa, saya pun kecewa. Saya pun ingat kata, tariklah senang. Habislah cerita kerajaan ni, senang kita ada kepala raya umum. Jadi bila diadakan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, betul rupanya dia mengatakan bahawa Majlis Tinggi UMNO menerima usul daripada bahagian dan akan dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO yang akan dilangsungkan pada 31 Januari yang akan datang, lebih kurang dalam 20 hari. Sebab itu saya kata berkali-kali, saya kata masih tidak terlambat lagi, masih ada masa untuk Parti Pribumi Bersatu ini untuk menjalinkan segera hubungan, menjernihkan keadaan. Bukan mengeruhkan lagi keadaan. Tapi kenyataan-kenyataan saya nampak dalam wall orang PPBM ni masih lagi duk maki hamun orang UMNO. Masih lagi kata itu ini. Bukan nak mencari jernih. Malahan mengeruhkan suasana. Dan cuma satu saja persoalan yang saya terfikir juga pada saya. Untuk kita berkongsi, ini sekadar pencerahan. Cuma waktu kita menerima Kerajaan Perikatan Nasional tidak dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Ini Datuk Seri Presiden kena jawab. Saya tak jumpa dia lagi. Saya kalau saya jumpa sebab malam tadi. Sebab lepas ini dia pergi ke Pahang. Bila dapat tahu dia pergi Pahang, saya tak nak tanya dia lah. Jadi saya nak bertanya dia, kalau dia jumpa dia nak tanya Datuk Seri. Waktu Datuk Seri bersama dengan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional di tingkat 39 bersetuju untuk menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Kenapa tak bawa dalam majlis, bawa Perhimpunan Agung UMNO? Itu nak tanya itulah. Dan cuma kekhawatiran saya satu. Apa yang saya khawatir satu saja, apabila persidangan UMNO, Perhimpunan Agung UMNO pada 31 Januari. Ya, ada lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu lagi. Kalaulah PKP ini diwujudkan, dia PKP ini macam darurat, maka tak boleh bersidang. Kalau tak boleh bersidang, tak jadilah. Terbantutlah apa-apa saja usul yang dibawa oleh peringkat pimpinan bahagian. Ahli-ahli UMNO di bahagian tak dapatlah. Ini yang saya fikir, saya kata, kenapalah ahli Majlis Tinggi tidak mahu menggunakan klausa. Dalam perlembagaan UMNO ada satu klausa. Klausanya itu, keputusan Majlis Tinggi dia boleh overrule Perhimpunan Agung. Tapi Presiden mahu menyantuni supaya benda ini dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU pada 31 Januari. Ini dua perkara yang saya lihat. Saya nak bagi pencerahan pada teman-teman. Saya yakin ramainya warga UMNO. Ini keadaannya ni, Saudara Mat Ali, pinggan tak retak, nasi tak dingin. PBM tak hendak lagi nak menaiki. Saudara Mat Ali, bagi saya saya nak bagi tahu bahawa, sebab itu saya kata, saya memberi pencerahan. Saya kata masih tidak lambat. Masih tidak terlewat lagi. Kalau mereka ikhlas untuk menyelamatkan hubungan antara UMNO dengan PBM. Tapi kalau mereka masih lagi memperlekehkan UMNO,
Saya minta maaf. Jangan nak marah, betul lah tadi. Pinggan tak letak, nasi tak ingin. Engkau tak nak, aku lagi tak ingin. Apakah tindakan UMNO jika ianya diharamkan? Azino, saya mendengar begitu. Bagi saya, kalau betul lah Hamzah Zainuddin dan Tasimuddin benar-benar mau mengharamkan UMNO, sebab saya dengar lah, sebab sekarang ni ada perbicaraan. Pada 26 hari bulan, mahkamah akan buat keputusan tentang saman yang dikemukakan oleh 16 orang daripada cawangan Pandan Indah di Kampung Pandan yang menuntut, mengatakan tidak ada keabsahan, tak ada legitimacy pimpinan yang ada sekarang ini dan minta supaya UMNO diharamkan. Itu 16 hari bulan. Ini macam mana yang berlaku pada UMNO tahun 1988. Ya, kesan daripada pertandingan presiden dulu. Jadi kalau ini berlaku, kalau ini UMNO diharamkan, ini keputusan mahkamah. Sebab itu saya jangkakan kertas ataupun cadangan ROS untuk mengharamkan UMNO dan sebagainya, dia terpaksa dia kena tunggu keputusan mahkamah. Kalau mahkamah pula mengambil tindakan sebaliknya, maka barulah mereka nak bertindak. Kalau tindakan mahkamah, mereka nak bersandarkan kepada tindakan mahkamah. Ini perlu hati-hati ya saudara warga UMNO. Jadi bagi saya, saudara Hafzah Abu Bakar, kalaulah benar pimpinan kerajaan hari ini memang dendam dia, bencinya pada UMNO ini, dan mereka sampai ke tahap untuk mengharamkan UMNO. Sebab itu saya kata, bila saya berbicara dengan Datuk Blaksani dalam ruangan live saya di pejabat keadilan, dia mengatakan bahawa seburuk-buruk Anwar lah, bermusuhlah kita dengan Anwar Ibrahim. Dia pun kata okeylah, saudara boleh anggap saya musuh dari segi politik. Saya tidak akan mengharamkan parti yang dianggotai oleh mak bapak saya dahulu. Ini jelas. Tapi kenapakah pimpinan PBM mereka mahu untuk saudara Razak Pan Surah cakap berbelit-belit budaya pimpinan UMNO ke? Saya tak cakap berbelit, saudara Razak. Saya cakap terus terang. Saya memberi penjelasan ni. Saya memberi penjelasan bahawa kemungkinan UMNO akan diharamkan. Kalau ini berlaku, apakah mereka boleh menahan perempuan warga bangsa Melayu? Sebab ahli UMNO bukan sedikit, 3.7 juta. Dan sympathizer pada UMNO bukan sedikit. Nasib Dr. Mahathir agak bernasib baik waktu beliau menggunakan mahkamah mengharamkan UMNO dan cepat-cepat dia menubuhkan UMNO baru. Jadi kemarahan, tapi saya tak boleh lupa waktu itu, saat itu almarhum ibu saya dia menangis. Dia kata kenapalah mereka begitu zalim untuk membunuh UMNO. Dan kalau ini berlaku, mereka akan menghadapi lagi teruk lagi kebencian warga bangsa bernama Melayu terhadap mereka. Saya dah dengar berapa kali ada saya nampak dalam wall saya, mereka bertanya, teman-teman bertanya pada saya, benar sejauh mana benar. Saya nak kata benar tak benar, saya tak ada bukti. Kalau saya tak ada bukti, saya tak boleh tuduh. Itu dia ini menyalahi undang-undang kita dalam media sosial. Jadi saya cuma dengar saya dengar ada orang bercakap, tapi saya tak boleh mengesahkan. Tetapi tindakan 16 orang yang membuat saman terhadap UMNO yang akan didengar pada 25 bulan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan. Itu keadaannya ya saudara. Mana tadi? Salam Datuk, teramat sedih rasanya, kecewa dan muak sejak akhir-akhir ini asyik bertelagah sama sendiri. Lebih baik diadakan terus buat pilihan raya. Sebab itu saudara ni kasih, memang pun kita bukan mual, kita menyampah. Dan untuk saya memberi pencerahan tak ada. Tiap-tiap malam cerita lain tak ada. Mana orang kata Datuk tak ada cerita lain ke nak buruk kau orang. Saya bukan nak menyatakan masalah buruk orang. Saya memberi pencerahan apa yang berlaku dan apa dapatan saya. Ikhlas saya nyatakan. Dapatan saya adalah sudut pandangan warga UMNO. Saya tidak bersama dengan warga Parti Keadilan. Saya tidak bersama warga DAP. Saya tidak bersama dengan warga PBBM. Jadi dapatan saya tidak begitu tinggi. Tetapi saya melihat tingkah laku mereka. Apa yang mereka lontarkan melalui media sosial. Dan saya respon pada itu. Macam saya kata tadi, saya respon pada anak muda daripada selatan tu. Apa nama dia? Dia kata mesti Presiden memberi penjelasan kenapa Susah Agung dipecat. My response is, perlu apa nak bagi penjelasan? Sebab jawatan itu dilantik oleh Presiden. Mana ada sentap. Ni bagi tahu bukan senang untuk mengharamkan mana-mana parti. Saudara Faiz, saudara jangan lupa kita pernah mengalami. Dan waktu UMNO diharamkan, saya waktu itu adalah perwakilan pemuda.
Saya dalam pergerakan pemuda UMNO. Depan mata kita. Apabila kumpulan Tengku Razali waktu itu sebenarnya dah menang jawatan Presiden UMNO tahun 1987. Jadi mereka tak puas hati bawa ke mahkamah. Bukan Tengku Razali yang bawa. Yang saya nak jelaskan. Bukan Tengku Razali. Kerana waktu itu berlaku, kejadian itu berlaku, Tengku Razali ada di Davos. Dia kata dia bercuti je lah. Malah nak cakap lah. Tak apalah. Biarlah Tuan Mahathir rule the countries. Ya, ini keadaannya. Jadi kumpulan yang diketuai oleh kumpulan 11 ahli-ahli UMNO yang tak puas hati bersama dengan mereka bertemu dengan Tun Abdul Hamid Badawi. Tun kata nak sama-sama ambillah. Jadi bila UMNO disaman di mahkamah, hakim memutuskan bahawa UMNO ini boleh diharamkan kerana perwakilannya tak sah, kerana cawangan-cawangan yang bersidang tak sah. Alasan itu. Dan waktu itu kita ini anggapan. Ini bukan kebenaran, ini persepsi ya. Kita beranggapan bahawa inilah peluang terbaik untuk Dr. Mahathir menyingkirkan pengikut-pengikut Tengku Razali daripada ahli UMNO. Kerana waktu itu ahli-ahli UMNO yang tidak diterima masuk melalui UMNO baru adalah semua pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong Tega yang bawa oleh Tengku Razali Hamzah. Ini kenyataannya. Jadi bila ini berlaku, maka akhirnya Tengku Abdul Rahman kata pada Tengku Razali, kali you peganglah parti ini. Dah sejuk hati dia tu, Tengku Rahman panggil dia Dajjal. Dah sejuk hati Dajjal tu, bawa baliklah masuk balik UMNO. Ini keadaannya. Dan saya melihat kalau sekali kita dah biasa kena, jangan kita lupa. Presiden was set. Mahkamah boleh mengharamkan. Bila mahkamah mengharamkan pertubuhan itu, ROS ada kuasa. Memang mereka sedang mencari alasan. Alasannya kerana UMNO tidak melaksanakan mesyuarat pemilihan. Pemilihan je. Soalnya isu pemilihan. Sebab setiap 3 tahun UMNO mesti mengadakan pemilihan bagi jawatan kuasa Majlis Tinggi, Presiden dan di peringkat cawangan-cawangan. Jadi ada lapse berlaku 5-6 bulan dan sebagainya. Ada penangguhan selama 18 bulan. Dan ada lewat sedikit lagi, itu diambil tindakan. Ini juga boleh diharamkan bagi mereka yang tak senang pada UMNO, bagi mereka yang tidak mahu melihat UMNO ini wujud. Cuma saya katakan, kalau mereka meneruskan usaha ke arah ini, yang tidak mahu ada toleransi terhadap UMNO ini, maka mereka akan berhadapan dengan agak warga UMNO. Tentulah pimpinan-pimpinan UMNO yang lama juga akan bangkit. Saya adalah pengusaha tetap pada UMNO Veterans. Warga UMNO Veteran ada 800,000 orang. 800,000 ni yang tak aktif dalam politik. Mereka lihat dan tengok. Sebab mereka lihat bahawa anak muda, pemimpin baru sudah naik, berilah mereka peluang untuk memimpin. Tapi kalau UMNO disentuh, mereka akan bangkit. Ini realitinya. Sebab itu saya ada lagi pencerahan, tapi saya rasa tak cukup masa. Mungkin malam besok saya akan beri pencerahan yang lain. Tapi saya nak jelaskan keadaan kalaulah ada usaha mereka untuk menjahanamkan UMNO. Sebab itu saya akan marah apabila orang menyentuh soal UMNO. Kalau ia sentuh pimpinan, saya tak marah, saya ketawa. Bila saudara kata minta penjelasan Presiden, saya senyum. Bila kata timbalan Presiden mesti bertanggungjawab, saya senyum. Bila saudara kata bahawa ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita apa semua, okeylah. Tapi jangan sentuh parti. Cuma jangan cerca pimpinan UMNO. Saya warga UMNO. Pemimpin saya bila dicerca, tentulah kita akan mempertahankan. Bila kita mempertahankan, tentulah ada ayat-ayat, kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan. Jadi dalam keadaan begitu, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Dalam keadaan begini, saya melihat, berkali-kali saya katakan, pimpinan atau warga Parti Pribumi Bersatu, masa masih belum terlewat untuk menjernihkan kekeruhan yang telah ada. Kepedihan telah ada. Luka yang mendalam di dada hati warga UMNO terhadap parti PBM. Bukan UMNO yang melakukan. UMNO berlapang dada menyantuni huluran persahabatan yang anda lakukan. Tapi untuk UMNO menerima, pimpinan UMNO menerima pimpinan-pimpinan dalam PBM yang mengkhianati UMNO, itu masalah. Tidak mungkin warga UMNO boleh menerima 17 orang ahli-ahli parlimen yang lari, yang khianat, yang menyeberang kepada PBM itu, yang mau menyertai kembali UMNO, susahlah. Kalau Presiden terima, dengan Presiden berterbang.
Dan semalam, apa yang dilakukan oleh Presiden adalah Majlis Tinggi UMNO, ini bukan kehendak Presiden. Majlis Tinggi UMNO memutuskan semua usul-usul yang dibawa oleh dalam bahagian akan dibahaskan dalam Perhimpunan Agung UMNO pada tanggal 31 Januari. Yang menjadi kekhawatiran saya, takut tak sempat. Kerana pertama sekali 25 bulan. Kes mahkamah saman oleh 16 orang. Mungkin kita boleh menang, tak ada masalah. Yang kedua, saya melihat bahawa adanya PKP. Kalau PKP diwujudkan, maka macam mana nak bersidang? Kalau ini berlaku, usul-usul nanti tertangguh. Bila tertangguh, ini masalah. Dan banyak orang kata sekarang ni, tarik aja lah. Tak bolehlah UMNO buat keputusan begitu. UMNO kena tunggu daripada perhimpunan lah. Tetapi pimpinan ahli-ahli Parlimen UMNO terpulanglah. Datuk Seri Presiden tak pernah kata dia tahan. Kalau ahli-ahli Parlimen UMNO ambil keputusan, tarik diri daripada kerajaan yang dah jadi menteri, timbalan menteri, JSC semua, maka tentulah tiada. Tetapi saya nak ulangi lagi. Ini tidak berarti Tan Sri Muhyiddin akan jadi berhenti. Kerana tidak ada klausa dalam perlembagaan yang membolehkan seorang Perdana Menteri itu berhenti kecuali 4 perkara. Apabila beliau dah mengangkat sumpah, apabila beliau dipilih oleh Duli Yang Maha Mulia Agung sebagai Perdana Menteri, dia pun dah mengangkat sumpah, dia jawatan itu hanya boleh ditukar ataupun diturunkan 4 perkara. Berkali-kali saya katakan, pertama ialah meninggal dunia. Yang kedua, dia disahkan gila. Kalau ada doktor sahkan, dia gila. Maka dia berhentilah. Boleh diberhentikan. Yang ketiga, dia tidak mendapat kepercayaan di kalangan ahli Dewan Rakyat. Yang keempat, dia sendiri nak berhenti. Dan klausa yang ada adalah tidak mendapat kepercayaan di kalangan ahli Dewan. Bila klausa di kalangan ahli Dewan ini tidak semestinya hanya sekadar ST ataupun Statutory Declaration ataupun akuan bersumpah. You tulislah surat banyak mana pun, perakuan you bawa jumpa semua, saya tidak lagi bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, tidak membolehkan dia berhenti. Nak saya beri pencerahan ini supaya kita faham ya. Jangan saya ingat, tarik nanti mana berhentilah Tan Sri Muhyiddin. Tak. Dia hanya boleh berlaku apabila keadaan ini, usul undi kepercayaan ini dibawa di dalam Parlimen. Mesti ada persidangan khas Parlimen. Ahli-ahli Parlimen boleh menuntut untuk speaker untuk speaker mengadakan persidangan khas Parlimen. Itu adalah klausa. Dan bila itu berlaku, bawalah usul. Tetapi terpulang pada speaker. Masalah negara kita sekarang ini, macam saya katakan 2-3 malam dulu, pimpinan kerajaan Tan Sri Muhyiddin meneruskan macam mana yang dilakukan, inherit apa yang dibuat oleh Dr. Mahathir. Iaitu tidak mewujudkan separation of power. Separation of power maksudnya itu pembahagian kuasa. Yang 3. Eksekutif, legislatif dan judiciary. Ini tidak berlaku kerana hari ini kedudukannya eksekutif dilihat menguasai legislatif. Sepatutnya tak boleh. Kerana seorang speaker itu sepatutnya dia berkecuali. Tapi ini tidak berlaku. Ini disebabkan oleh kenyataan speaker sendiri. Bila dia kata usul undi percaya atau undi tak percaya tak boleh nak dibawa. Kalau nak bawa kena tanya pada menteri yang jaga haiwan Parlimen. Artinya ada menteri yang menguasai Parlimen. Ini ada pelanggaran pemisahan kuasa. Ini yang saya katakan berkali-kali, ini masalah yang kita hadapi. Nak tunggu persidangan Agung UMNO, persidangan Parlimen bulan Mac. Setakat hari ini tidak ada lagi kenyataan kerajaan akan ada sidangan Parlimen. Tak ada. Kita dah bajet dah selesai. Ada orang tanya dengan saya, dia kalau bajet dah lulus, jadi kalau mau dia berhentilah. Bajet akan diteruskan. Bajet itu telah diluluskan oleh Parlimen untuk sepanjang tahun 2021. Ini saudara yang sempat mendengar pencerahan saya ini kena faham. Saya bukan marah, bukan nak mengajar. Saya bercakap dari sisi sudut perlembagaan.
Saya bercakap dari sudut presiden, apa yang berlaku. Jadi banyak orang tanya dengan saya, dia kata, "Tok, kalau macam ni bila UMNO dah tak sokong Dr. Zainuddin, dia kena jatuh." Saya tak. Macam mana kalau dah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia hantar surat pada Agong, maka kemudian kena berhenti? Tak. Walaupun surat itu, begitulah semua nama, saya ahli parlimen ni setuju begini. Tak boleh. Saya tidak yakin Duli Yang Maha Pertuan Agong akan entertain ataupun mengikut kehendak begitu. Melainkan Tan Sri Muhyiddin sendiri nak berhenti. Tapi kalau tak nak berhenti, nak buat macam mana? Sebab itulah UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya segera. Dengan adanya pilihan raya segera ini, nak menyelesaikan masalah keabsahan, legitimacy of Prime Minister, kerajaan, supaya stabil balik. Supaya kita dapat kerajaan kukuh, supaya memberi keyakinan pada pelabur-pelabur, supaya ekonomi kita dapat dipulihkan, dasar-dasar kerajaan dapat dilaksanakan semula sebaiknya. Sebab duduk-dudukan hari ini, menteri-menteri yang ada cap ayam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi malam besok. Selamat malam.